A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis saah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dah bertemu lagi pada pagi ini. Nak menyambung saki-baki pelajaran kita. Kita dah tak banyak, ada ujung-ujung dah pun. Kan, kita sedang melihat kepada huruf-huruf yang merubah baris dan juga merubah huruf, ubah baris dan juga ubah huruf akhir pada suatu perkataan. Baik, kita sampai mana sebelum ini? Kita dah buang nun. Buang nun Ustaz. Baik, kita Lepas tu la dah. Kita dah sampai yang tukar jadi baris sukun. Lam la dengan in. Dah Okay. sudah. Yang ubah baris akhir jadi sukun. Betul ke? Ya. Okay. Kita sedang membincangan tentang huruf-huruf yang merubah baris akhir menjadi sukun. So kita recap sikit sebab mungkin ada yang mana. Okey. Kita sedang berbincang tentang huruf-huruf dan ini 1 2 3 4 5 6 huruf yang merubah baris akhir fi'il mudhari' menjadi baris sukun. Merubah baris akhir fi'il mudhari' menjadi baris sukun. Perubahan baris akhir ini berlaku pada fi'il mudhari' sahaja, dia tidak berlaku pada fi'il madhi dan juga fi'il amar. Dia hanya berlaku pada fi'il mudhari'. So perubahan yang berlaku, yang pertama akan ubah baris, yang kedua akan ubah huruf. Baris ada beberapa perubahan dan kita sedang melihat baris yang berubah itu adalah sukun. Asalnya dia baris mana? Baris depan. Kan? Kerana baris depan adalah baris asal untuk fi'il mudhari'. Tanda contoh, ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Kan? Untuk ana, hamzah di awal perkataan, huruf akhir baris depan. So baris depan adalah baris asas. Tapi huruf-huruf ni apabila dia datang sebelum fi'il mudhari' maka dia akan merubah baris daripada baris depan menjadi baris sukun. Dan kita telah melihat 5 huruf dan sampai kepada huruf yang terakhir iaitu huruf ataupun perkataan man. Baik, kita nak lihat contoh untuk perkataan man. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kita lihat perkataan yakfur. Apa perkataan dia yang ada? Kita lihat ada ya di depan, tapi huruf akhirnya sukun. Baik. Kenapa dia sukun? Asalnya dia adalah baris depan, so mesti ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Itulah dia yang datang sebelum itu. Kerana tidak ada yang selepas yang menjadikan huruf sebelum tu sukun. Dia mesti huruf sebelum tu. Perkataan sebelum tu yang bagi kesan. So perkataan man ini yang beri kesan kepada perkataan yakfur. Asalnya dia adalah yakfuru, tapi jadi sukun kerana ada perkataan man di depan. Tapi kategorinya tetap sama. Yakfur ini dia tetap fi'il mudhari'. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Perkataan yubaddil. Yubaddil. Baik, perkataan yang ada ya di awal perkataan, huruf akhir
Sukun. Sukun asalnya depan. Kenapa mesti ada sesuatu? So bila tengok, oh sebab man yang berada di depan itu. Maka yubadil kategorinya sama, tidak berubah. Dia tetap fi'il Mudhari. mudhari'. Kalau dhamirnya pun tetap sama, iaitu huwa. Huwa. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Perkataan yaghlul. Ya di awal perkataan, huruf akhir sukun. Kenapa? Ada sesuatu yang merubah barisnya. Perkataan man, kategorinya ialah fi'il mudhari'. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidun fiha. Yaqtul, ya di awal perkataan, huruf akhir tak ada baris depan, sukun. Tengok ke depan, ada huruf yang menjadikan dia sukun, iaitu man, tapi kategorinya tetap sama. Ia adalah fi'il mudhari'. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perkataan ya'mal, ya di awal perkataan, huruf akhir sukun kerana huruf yang datang sebelum itu. Kategorinya sama, ia tetap fi'il mudhari'. Baik. Ini perkataan yang terakhir yang menjadikan baris akhir fi'il mudhari' itu menjadi sukun. Dia ubah baris. Baik. So ini man. Tadi siapa yang ikut mungkin yang tahap 1 punya kan, man ini baru dipelajarilah dalam bahagian isim istifham. Man ada berapa kategori? Minimum dalam 3. Quran dia ada 3 kan. Satu namanya isim istifham, iaitu kata tanya. Yang kedua namanya ialah Si mausul. isim mausul. Dan yang ketiga namanya ialah isim syarat. Isim syarat. Dan di sini dia adalah isim syarat. Sebenarnya lah kalau letakkan kategorinya lah. Sebab saya tak letakkanlah man tu apa. Kan? Tapi man di sini kategorinya adalah isim syarat. Isim syarat ni yang mana? Yang ada cause and effect tu. Dan buat ni kesan dia ni. Buat ini kesan dia ini. So ini dimasukkan dengan man di sini. Baik. Selesai baris sukun. So kita nak melihat bahagian yang terakhir, iaitu huruf-huruf yang menjadikan baris akhir fi'il mudhari' menjadi baris atas. So tadi sukun, yang ini adalah baris atas. Ini pun tadi ada dalam L1 tadi pun sama. Ada perkataan yang kita jumpa yang dia mudhari' tapi dia baris atas. Kenapa? Inilah. So, kalau kena tengok, jika ada huruf-huruf ni maka itulah sebab dia. Okay. Yaku tadi Perkataan yakuna, tasjuda tadi. Perkataannya an, lan, lam. Ni lam yang tujuan. Huruf lam. Huruf lam tahu ni. Huruf lam yang tu. Okey. Lam tujuan, kai, fa, hatta. Fa yang menunjukkan kepada sebab ataupun kesan. Fa yang menunjukkan kepada sebab ataupun kesan. Kerana fa ada beberapa penggunaan, ada yang menunjukkan penggunaan yang berbeza lah kan. So yang ini dimasukkan adalah fa yang menunjukkan makna sebab. 6 juga perkataannya. Kita lihat contoh yang pertama, perkataan an. Saya besarkan sikit. Inna Allah la yastahi an yadriba. Perkataan yadriba. Tanda ya di awal perkataan. Huruf akhir dari atas. asalnya dia baris depan. Tapi tiba-tiba dia jadi baris atas. Baik. Kenapa? Pelik tak? Tak pelik lah. Sebab untuk fi'il mudhari' memang akan begitu.
So bila lihat rupa-rupanya ada perkataan di depan itu yang merubah baris perkataan mudhari' tersebut. Maka jadilah yadribu itu menjadi yadriba. Kategori yang tetap sama, dia adalah fi'il mudhari'. Ini siapa yang belajar nahwu, saya kongsikan. Bahagian inilah nanti yang dia akan apa? Dia fi mahalli raf'in. Ya, contoh dia berbaris depan tapi dia kena dibariskan dengan baris atas. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Ustaz, izan tak masuk dalam sini Ya, Izan. izan. Saya tak masukkan izan ni untuk awal. Okey. Ha, ha. Okey. Dia termasuk tapi saya tak masukkan. Pertama sebab dia tak sebanyak yang 6 perkataan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, 6 ini saya dah kumpulkan dia jenis yang kerap berulang dan jadikan dia satu grup. Satu grup. Izan tu nanti dia masuk batch yang seterusnya. Okey. Allah. Terima kasih. Yusala tanda ya di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Kenapa? Kerana ada an yang berada di depan. Kategori yang sama dia fi'il mudhari'. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula. Aqula hamzah di awal perkataan. Huruf akhir baris atas. Sepatutnya baris depan. Aqulu untuk dhamir apa ni? Kalau aqulu untuk dhamir apa? Ana. Untuk Ana. dhamir ana, hamzah di depan. Kenapa berubah? Kerana ada an di depan itu, tapi kategorinya sama, dia tetap fi'il Mudhari'. illa an takuna tijaratan. Takuna ta di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Kenapa? Ada yang ubah baris dia. An yang berada di depan itu. Kategori sama, dia tetap fi'il mudhari'. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Perkataan nusyrika. Nun di awal perkataan. Huruf akhir baris atas. Kenapa? Ada An yang berada di depan itu. Ini dhamir ni apa? Nusyrika. Nahnu. Nah, untuk takuna dhamirnya Kamu semua. Hantar. Antum. Antum. Kamu semua, Ustaz. Antum lah. okey. Ha. Takuna Antum. asalnya barisnya apa? Takunu. Takunu. So kalau antum tanda dia ta di awal perkataan, waw nun berbaris Oh, antum. atas. Tapi di sini baris asal dia ialah depan. So tak boleh lah. Oh. So di sini Hiya, ada hiya. iya. Hmm. Kan tadi Haji Ses ada sebut anta. Dekat sini anta bukan. Tapi tanda dia sama tak? Sama. Tanda dia sama. Tanda dia sama. Cuma nak kena tengok dia tengah cerita tentang anta ke hiya. Tapi kalau tanya tentang tanda sama. Sama. Kalau tutup illa antakuna sahaja, kita memang tak tahu siapa, anta ke hiya. Disebut tijaratan, oh baru tahu dia adalah hiya. Muannas lah. Dia adalah untuk muannas. So tanda adalah sama, cuma tengok pada konteks dia. So nanti antara masalahnya ialah itulah dia. Bila dia berubah baris, kan mungkin untuk dhamir tu kita akan keliru, tapi untuk kategori tak berubah. InsyaAllah dia sama je fi'il mudhari'. So tadi yang beza adalah pada ni antum. Kan? Tapi dia tetap fi'il mudhari'. So untuk kategori kita tetap akan betul, cuma mungkin dhamir tu nanti akan sedikit mencabar. Perkataan yang pertama an, yang kedua ialah kai. Kai.
Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Perkataan ya'lama, ya dia perkataan huruf akhir dari atas. Baik, dan di sini apa Nah. yang ubah dia? Dia selang sikit. Iaitu perkataan kai yang berada di depan itu. Yang ubah pada dia bukan perkataan la. Kategorinya ialah fi'il mudhari'. Kai nusabbihaka katsira. Jadi memang ayat ni mula dengan kai. Tengok nusabbihaka. Nusabbihaka nak buat apa dulu? Pangkat. Potong apa? Ka yang berada di depan. Okay. Nusabbiha, nun di awal perkataan, huruf akhir Dalam baris depan patutnya. baris depan patutnya, tapi dari atas. Kenapa? Kerana Ada kai. kai ke depan tu. Kategorinya sama, dia tetap fi'il mudhari'. Wa nadhkuraka katsira. Wa nadhkuraka, buang wa, potong ka, nadhkura. Nun di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Kenapa baris atas? Dia terkesan dengan kai yang berada di depan tu. Kategorinya tetap sama, dia tetap fi'il mudhari'. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha. Perkataan sebelum tu perkataan taqarra. Ta dia perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa? Kerana kai yang berada di depan. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Perkataan yakuna, ya dia perkataan huruf akhir baris atas, asalnya baris depan. Kenapa? Kerana perkataan kai. So ni jangan terkeliru dengan kategorinya sama, tetap fi'il mudhari'. Okey. Cuma jangan terkeliru dengan domirnya. Di sini domirnya ialah huwa. Walaupun nampaknya macam yakuna. Mereka. Kan, nampak macam mereka, nampak macam ya di awal perkataan, waw di atas akhir perkataan. Tapi dia bukan. Okay. Bukan apa? Hati-hati sikit. Macam mana nak tahu dia bukan? Sebab kalau kita buang tanda, tinggal satu je huruf kaf. Dan huruf kaf, satu huruf dia tak boleh menjadi ru'wat. So kita tahu dia bukan waw nun. So dia adalah baris depan sepatutnya. Dan yang ketiga, lan. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Perkataan yadkhula. Tanda ya di awal perkataan, huruf akhir baris atas, asalnya baris depan. Kenapa? Lan yang berada di depan. Kategori ini tetap sama, dia tetap fi'il mudhari'. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka. Perkataan nu'mina, nun dia perkataan huruf akhir pada atas, asalnya nu'minu. Ubah baris kerana lan yang berada di depan. Kategorinya fi'il mudhari'. Baik, perkataan kultum. Ni depan ni kultum. Apakah tanda yang ada? Huruf kedua sebelum potong tak? Potong. Kul. Ni dom, ni tu ni. Mana boleh potong? Kan apa? Tak boleh potong. Tak boleh potong. Okey, saya tak potong balik.
Tak boleh. Cool bukan Tu Boleh. domain, Ustaz. Boleh saya potong balik. bukan amal Ustaz. Cool tu berkata. Okey, so bila kita potong kita ada kul dan juga Tu tom. Tom ini apa? domain. Domer. Kul Cool fi'il amal. fi'il amar. Okey. Tu domain. Baik, fi'il amar untuk kul terjemahannya apa? Katakanlah, Kalau Kamu katakanlah olehmu. Kan macam biasa kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Baik, tum Kamu katakanlah. kamu. kamu semua. Kamu semua. Hmm. So terjemahannya jadilah katakanlah olehmu kamu semua. Sama tak dengan terjemahan surah 2 ayat 55? Nak tengok terjemahan dulu. Dua. Surah 2 ayat 55. Oh, Darul Rimah, Syafa Kila bunyi macam tak sihat tu. Tauhid Ustaz. Apakah terjemahan kultum? siapa ya? Kamu berkata. Kamu telah berkata. Kamu semua telah berkata lah Ustaz. Kamu telah berkata saya. Kamu telah berkata. Semua dia tak tahu tu. Kamu telah Dan- berkata. Maknanya permadi. Ha, kamu telah berkata Ustaz. Kamu telah berkata. Yalah. Macam fi'il Program madi. yalah semua kan. Dan ingatlah ketika kamu telah berkata. So macam mana? Fi'il madi. Oh, ingat betul. So kultum. Confident dia jawab amal. Antum Tak apa, Ya, confident. Ustaz senyap je. Aku pengen sadar. Confident tu yang penting. Fi'il madi antum. Baik, kultum tanda dia apa? Mim akhir perkataan sebelumnya sukun. So tu kalau kita terfikir jawapan yang begitu, tak apa, kita buat je. Kemudian kita semak. So kita akan tahu lah, oh tersilap rupanya. Kan? Sebab sini katakanlah olehmu kamu semua. Tak faham kan? So bila kita buat macam ni, tamim akhir perkataan sebelumnya sukun, barulah kita akan dapat. Ini adalah fi'il madhi. Patut pemeriksa senyap aja Ustaz kat Nyonya tu. Ialah antum. So terjemahannya ialah mereka kamu telah berkata. Kamu telah berkata. Okay. So kita akan tersilap letakkan kategori, tak apa, last sekali insya-Allah kita akan tahu juga. Dan bila once kita dah tahu itu kita pernah buat salah, insya-Allah lepas tu kita dah akan lebih aware tentang perkara tersebut. Dan domain tum ni memang mengelirukanlah. Kan, sebab bunyinya macam antum. Kan, dia sama dengan na, bunyinya sama domain dia. Tapi untuk antum sahaja yang kita asingkan, sebab dia adalah antum bila dia bersendirian. Bila dia bersambung, dia jadi bunyi apa? Kalau domain antum, dia jadi kum. Bila bersambung dia jadi kum. Okay. So sebab kalau kata kum kita boleh potong lah, kan? Tapi sebab di sini tum kita tak potong dia. Tak dipotong lah Ustaz. Saya kata jangan potong tadi. Ustaz dah terik kita tu. Dah bagi pisau kat saya potong je Ustaz. Memang tak tunggu dah kan. Potong je. Jangan salah potong. Jangan salah potong. Itu bila kita salah potong, kita akan salah letakkan kategori. So makna akan salah. Nanti tadaburnya juga akan salah. Kan akan tersilap. Okay. Dan tak apalah, itu proses. Nanti Ingat sampai mati ni kultum ni. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Perkataan
tajidah. Tanda dia ta di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Huruf akhir sepatutnya dia baris depan. Kan. Sebentar. Yal'ani tu. So dia berubah kenapa? Kerana lan yang berada di depan. Kategorinya tetap sama. Dia tetap fi'il mudhari'. Baik. Yal'ani. Okey. Kenapa yal'ani? Silakan. Yal'ani. Macam mana yal'ani ni? Kita nak selesaikan. Tanda dia apa? Ya di awal perkataan. Depan. Huruf akhir patut baris depan. Tapi dia jadi baris Bawah. bawah. So okey tak? Okey je. Tak ada masalah. Dia berubah kenapa? Man. Man pada depan. Kategorinya tetap sama. Dia tetap fi'il mudhari'. Baik. Di awal tadi, sebab tu pada awal saya tak tekankan sangat dia berubah baris apa. Saya tak tekankan dia berubah baris apa. Saya tak tekankan huruf ni berubah baris apa. Huruf ni berubah baris apa. Saya tak tekankan. Kenapa? Kerana kita nak tahu ubah baris je. Baris apa tak apa. Kita tak kisah. Sebenarnya untuk perkataan yal'an ni dia 2 kali berubah. 2 kali. Mula-mula baris atas, lepas tu baris bawah. Baris bawah, baris atas sebab ada man. Lepas tu baris bawah tu sebab nak bersandar dengan Allah. Baris tu berubah tu betul lah. Baris tu tersilap. Man ni kan tadi lepas. Baru je kita lepas tadi man tu. Dia jadi apa? Mana apa? Yang tadi wa may yakfur bil Sukun. imani. Man sukun. Dia tekar jadi baris sukun. Asalnya dia adalah baris sukun. Kan? Ya. Tapi sebab nak sambung dengan perkataan Hamzah wasal. lepas tu so ada hamzah wasal. So dia kena bariskanlah. So dia bariskanlah jadi baris bawah. Tapi kita okey je sebab kita tahu dia berubah baris. Kan? Kalau belajar nahwu memang kena tahu baris asal dia lah. Kena sebut baris asal dulu. Kemudian berubah baris. Kemudian berubah lagi baris. So dia 2 kali berubah. Man sukun baris bawah. Ustaz, so ini dia mahali apa ni? So asal dia dia rafa' lah. Asalnya dia baris depan lah. So masih lagi mahali rafa' lah. Cuma bila disebut nanti dia berbaris bawah kan kita kena sebut mana min zuhuri, asalnya dia adalah sukun tetapi dia tak boleh jadi sukun kerana bersambung dengan selepas itu. So kita kena sebut pertama baris asal dia baris depan, kemudian kita kena sebut tetapi dia berbaris bawah, dia baris berubah menjadi sukun kerana ada man, tetapi man baris sukun itu terhalang kerana ada hamzah wasal di depan yang dia perlu sambung, maka dia ubah barisnya jadi baris bawah. So kalau i'rab dia jadi panjang sikitlah kerana dia ada beberapa perubahan yang berlaku, tapi asal dia sama, dia tetap fi mahal dia rafa'. Dia tetap baris depan. Oh, ni man jazam kan. Okey. Betul. Innaka lan takhriqal arda. So bila tadi berubah baris daripada sukun jadi baris bawah yang asalnya adalah depan. Dan kita tetap boleh dapat dia adalah fi'il mudhari' kerana baris berubah. Walaupun baris berubah kita tetap dapat dia fi'il mudhari'. So tujuan kita nak tahu perkataan tu fi'il mudhari' je. Baris dia berubah kepada apa saya tak tekankan dulu. Sebab tu kita mungkin perasan mungkin tak perasan pun dia daripada sukun itu berubah jadi baris bawah. Kan? Sedangkan kita tak ada yang mudhari' ubah baris bawah, tak ada. Dia ada 2 je, sukun ataupun baris atas sahaja untuk fi'il mudhari'. Innaka lan takhriqal arda. Baik. Perkataan takhriqa, apakah tanda yang ada pada perkataan takhriqa? Ta di awal perkataan. Di awal Di awal perkataan huruf Akhir akhir berbaris depan sepatutnya, tapi berubah kerana ada perkataan lan. Kategori sama, dia tetap fi'il mudhari'. Walan tablughal jibala tula. Perkataan tablugha, tanda ta di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Kenapa? Kerana ada huruf di depan itu yang mengubah. Kategori sama, dia tetap fi'il mudhari'. Qala
lan ursilahu ma'akum. Okey, step tu tak kena buat. First step kita apa? Potong. Potong. Di sini. Baru betul. Ni bah. Baru betul. Potong hu yang berada di belakang. Tinggal ursila. Hamzah di Ursila tanda Hamzah hamzah di di awal awal perkataan. perkataan, Huruf huruf akhir akhir berbaris depan. atas. Asalnya baris depan. Kerana lan di depan itu. Ketika dia sama, dia tetap fi'il mudhari'. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun yujirani. Nak kena buat apa dulu? Potong. Potong ni. Potong ni itu. Barulah boleh nampak. Yujira. Ya di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Asalnya baris depan berubah kerana lan. Walan ajida min dunihi multahada. Perkataan ajida. Hamzah di awal perkataan, huruf akhir Hamzah akhir berbaris baris atas berubah kerana perkataan lan. Kategorinya sama, dia tetap fi'il mudhari'. mudhari'. Baik. Ini baru kul yang katakanlah tu. Kul dia Betul, memang Ustaz. akan Ustaz. satu je. Betul. Dia tak ada sambung. Baik. Ustaz, Terusnya lam Ustaz, ya saya. Ustaz, sekejap balik Ustaz. Hmm. Ajida ni, Hmm. kalau fi'il mudhari' dia Majidu. anaita tu ya, anaita tu. Betul tak? Yang atas tu ada ta, ada ya. Tu betul tak? Fi'il mudhari'. So ajida ni sebab dia Ana. hamzah tu lah, hamzah tu. Sebab dia apa? Ana. Dia yang ada, because dia ada hamzah, anita tu lah ya. Betul. Betul. Betul, dhamir ana. Sebab tadi I was thinking this one ni amar, so mudhari' pula. Okay. Ana. Cuma kalau kalau kita buang huruf ni dia jadi dua je. Kan? Kenapa dia jadi dua, dia tak jadi tiga? Kerana asalnya rupanya adalah wajada. Wajada madi, bila mudhari' dia tukar jadi yajidu. Itulah dia yajidu. Kenapa ni ajida dia? So waw ini tukar jadi huruf mudhari' tu. So ya ni untuk dhamir huwa lah. So tukar tadi jadi anita tu. Najidu, tajidu, ajidu. Dia tukar ikut huruf anita tu. Domain dia dekat tukar. Dia sebab huruf pertama dia tu Ana. waw ni. So Okay. bila dia jadi mudhari', waw tu dibuang, ditukar jadi huruf mudhari', anita. So tu yang bila kita buang hamzah tu nampak macam rukun je dua. Tapi bukan, rukunnya adalah tiga tapi dibuang. Sama dengan atas ni, tajida ni sama. Dia geng. Ta tu okey, tajida tu okey sebab dia memang ta. So kita Tak bunyi fi'il amar sangat. kan. Betul? Betul. Ustaz, Ya saya. kalau yang kat atas 1266 hatta tadi, hatta tu dia patut tuna tapi dia ada ni maknanya ada ya ya buat mutakallim ke? Yang membariskan di bawah. Betul. Okey. Asalnya dia ada ya itu. Dia buang ya tu lah Ustaz. Dia buang juga ya tu. Okay, so tapi kita bila dah tahu ada perubahan-perubahan berlaku ni, kita kurang sikit lah panik dia, kan? Selalunya kalau yang nun dia baris bawah, kebanyakannya dia adalah dhamir ya yang menunjukkan kepada aku yang dibuang. Kebanyakannya kalau dalam Al-Quran, kebanyakan tempat. Okay, baik. Ustaz, hatta nasab kan? Kenapa tak? Betul. Tapi Asalnya adalah Kata tuni kan tak dekatnya cakap. tuna. so asalnya tuna. Okey. Selepas tu dia masuk hatta kat depan tu, dia jadi yang nasab lah. Nasab dia buang apa? Nasab dia jadi buang nun, kan? So dia jadi hatta tu. Baru belajar gitu. So kalau nasab dia buang nun. So betul lah.
bacaannya adalah hatta tu'tu. So ta ada kat depan, waw ada tapi nun tak ada. Ta ada, waw ada, nun tak ada. Nun baris atas tak ada. Kenapa? Kerana ada hatta tu. Okey. Cuma lepas pada itu, dia nak tambahkan domer aku. So jadilah domer aku tu dia tambahlah dengan nun ya. Okey. Kalau kata dia tambahkan dengan domer huwa contohnya. Dia jadi apa? Dia jadi tuhu. Tuhu. Macam tu. Kalau domer hum, dia jadilah kum. Kum kum. Ataupun tuna. Dia jadi. Ni sebab domain aku dia adalah tu ni. So alif tu dibuang pada tulisan, dia masukkan terus. Bila nak sambung dengan domain, alif dibuang. Seperti kalau kita perasan, ada waw tapi tak ada alif. Itu sebab belakang dia ada domain. So bila sambung dengan domain, alif tu pun dibuang nanti akhirnya daripada tulisan. Bila sambung dengan domain di belakang, dia dibuang. Ya, Ustaz nak tanya sikit. Silakan. Tu is part of Anita ke ataupun kalimah ta? Ta kat depan tu part of Anita. Ta yang Okay. Okay. Ingat. Okay, thank you Ustaz. Majhul. cuma dia tinggal ta dengan waw je. Nun dia dah tak ada. Ni bukan nun yang untuk ramai tu, tapi untuk Ta yang depan tu, huruf yang depan tu pelaku. Yang belakang tu ni tu masa. betul. Jadi kalau kita lihat contoh contoh surah, buka surah Az-Zumar 39. Ayat berapa Ustaz? Okey. Kita lihat perkataan ni. Ayya'buduha. Ayat 17. Muka surat 460. Surah 39 ayat 17. Ayya'buduha. So nak buat apa dulu? Potong ha. Potong ha. Kan. So tinggal ya'budu. Ya'budu ni asalnya daripada apa? Ya'buduna. Ya'buduna. Ada waw nun kan? So bila masuk an, dia jadi Ya budu. minta maaf. Okay. Dia jadi ya'budu. Ada alif. Tapi sebab lepas pada itu dia sambung dengan ha, alif itu pun dibuang pada tulisan. Tinggal waw sahaja. Sebab itu kalau siapa yang belajar nahu, dia akan dengar namanya wawul jamaah. Waw al-jamaah. So, sebab waw ini yang pegang, maksud banyak, ramai itu. Waw yang pegang. Dia adalah pada waw. Sebab itu waw tu tak dibuang. Apa-apa berlaku pun waw tu tetap akan maintain sebab itu wakil kepada bilangan. Okay. So dia sama dengan tu ni. Dan kita seterusnya lam. Lam tujuan. Baik, lam tujuan ni tadi minta maaf saya tak betulkan lagi. Dia bukan kena cari lam tapi kena cari huruf lam. Huruf lam. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Perkataan liyuzhiba. Baik. Kita akan buat apa? Potong. Potong li itu. Okey. Dan li ini sebelum ini, li ni apa yang kita belajar? Dia adalah huruf jar. Kan? Tapi selepas pada itu, kita nampak hurufnya huruf apa? Ya. Ya adalah huruf untuk Mudhari'. mudhari'. Okey.
sebelum ini kita belajar tanda isim adalah apa? Didahului huruf Jar. jar. Maka sepatutnya selepas huruf jar adalah Sim. isim Isim. sepatutnya. Tapi di sini bukan isim. Kita ada Fi'il. ya di awal perkataan. Oh, so ini adalah fi'il. Dia bukan isim. Kenapa jadi macam tu? Kerana la di sini dia bukan huruf jar. Lam Dia amar. adalah lam yang membawa maksud kepada tujuan. Tujuan. Okay. supaya Dalam bahasa Arab disebut Lam amar sebagai illah. Dia bukan fi'il amar. Bukan Bukan. Illah. Ada sebut juga sebagai ghayah. Tak payah ingat terms Arab ini. Saya hanya sebutkan saja untuk siapa yang mungkin pernah dengar. Untuk rujukan kepada buku yang goyang. lain. Baik. Ghayah. Ghayah atau bukan koyah. Goyah. Ustaz. Goyah. Apa? Goyah. Yang mengubah. Yang mengubah. Yang mengapa? Tak habis tu. Bunyi dia ada macam nak cakap tapi tak habis. Ni lam menunjukkan kepada tujuan. Okey, penting kita tahu sebab mungkin dalam terjemahan akan letakkan, mungkin tak letak. Tapi teks Arabnya kita tahu ini adalah tujuan. Sesuatu itu dilakukan. Besar kesan dia. Baik, kita tengok ini dulu. So sini ya di awal perkataan, huruf akhir patutnya baris atas tapi dia berubah. Huruf akhir baris depan tapi berubah jadi baris atas. Kenapa? Kerana lam yang berada di depan itu telah merubahnya. So lam di sini adalah bukan huruf jar. Kerana kalau huruf jar lepas daripada itu mesti baris bawah. Itu adalah hukum asas huruf jar. Sebab itu lepas daripada huruf jar dia adalah isim. Dan di antara tanda isim ialah diakhiri baris bawah. Okay. Ustaz, Ya saya. illah tadi tu Hmm. huruf yang lemah. Not the same. Ijaan. Bukan. Oh. Bukan. Sakit dah, tukar mulut sakit dah. Sakit apa banyak lah. Okey. Saya minta maaf. Saya padam ini. Ambillah dia ghayah. Ambil ghayah. Jangan ambil illah. Saya minta maaf. Saya terlupa. Saya terlupa yang saya pernah sebut tentang harfu illah. Minta maaf. Okey, baik. Ambillah ghayah. Okey. Ataupun tujuan. Dia adalah tujuan. Kita akan tengok contoh-contoh dia dan kesan je dalam ayat. Ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum. Potong kum. Yang tinggal yutahhira. Yutahhira tanda ya di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Kenapa? Apa yang ubah dia? Bukan wa yang ubah dia, yang ubah dia nun kat depan ni. Jauh ubah tak? Jauh dia. Kenapa nampak macam jauh? Sebenarnya dia tak jauh. Kenapa? Kerana kalau saya padamkan, ini adalah satu potongan ayat. Wa ini kan potongan ayat yang baru. So dia kena bagi habislah ayat tu dulu. Sebab tu nampak macam jauh. Tapi sebenarnya dia tak. So ayat dia adalah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa innama yuridullahu liyutahhirakum. Itu ayat panjang. Wa ataf. Okay. Panjang ni. So dia terkesan dengan yang di depan tu. Okay. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. First potong. Potong apa? Ni kat belakang tu. Lagi ada apa boleh potong? Li yang dekat depan tu. Tinggallah taqtula. Ta di awal perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa? Kerana li yang berada di depan. Dan li ini dia bukan huruf jar. Dia adalah lam tujuan. Ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Nak buat apa? Potong. Potong apa? Ka yang berada di belakang tu potong. Ada lagi boleh potong? Ada li yang berada di depan tu. So tinggallah aqtula. Aqtula hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris Depan. depan asalnya tapi jadi pada atas. Kenapa?
Li yang berada di depan. Lam tu mesti baris bawah Ustaz. Tetap ayat dia. Dekat-dekat ada dua kan? Nak menghafaz senang. Lam tu mesti baris bawah ya Ustaz. Betul. Lam untuk tujuan dia akan berbaris bawah. Menghafaz senang, memahami yang pening. Ini yang kisah Nabi Adam ni. Ya, kisah Qabil dan juga Habil. Betul Ustaz. Linaj'alaha lakum tadhkiratan. Baik, linaj'alaha. Nak buat apa? Potong ha kat belakang. Ada lagi boleh potong? Ada li kat depan tu. Tanda nun dia perkataan huruf akhir baris atas, sepatutnya baris depan. Kenapa? Kerana ada li kat depan tu. Kategori yang sama dia tetap fi'il mudhari'. Wa ta'iyaha. Potong ha. Wow dengan ha. Potong waw kat depan. Tinggallah ta'iyah. Ha di awal perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa? Sebab ada lam depan kat tu. Kategori yang sama dia tetap fi'il mudhari'. Baik. Oh, itu je saya bawa. Okey, saya tak buat contoh lain. Okey, baik. So, ini lam yang menunjukkan kepada tujuan. Maka bila lam menunjukkan kepada tujuan, selepas dia itu, dia tak mesti isim. Kalau lam yang huruf jar tadi, kita ada lam yang la li, kan? La li. Selepas dia, mesti baris bawah. Itu hukum asal dia. Hukum asal dia. Dia mesti baris bawah. Dan selepasnya itu adalah isim. Ini sebab tu kita ambil dia sebagai tanda asas isim, betul tak? Diawali huruf jar. Itu tanda asas isim. Sebab lepas huruf jar mesti isim. Lepas huruf jar mesti isim. So lepas li ataupun la mesti isim. Tapi bila kita tengok dalam Quran ada jumpa li, tapi selepas itu dia bukan isim. So kita tahulah. Lam di situ dia bukan lam yang huruf jar. Kita dah kenal satu lam yang baru, iaitu lam yang membawa maksud tujuan. Okay. Lam ini besar tak kesan dia bila kita kenal? Dia simple. Kita cuma tahu selepas huruf lam ada fi'il mudhari' yang baris atas, oh maka lam ini adalah tujuan. Dia simple je. Tapi besar tak kesan dia? Besar. Kita biasa tak pernah tak baca lam tujuan? Saya yakin pernah. Kalau siapa yang tak pernah tu, saya tak ada kan. Saya rasa mesti pernah punya lah. Kalau tak pernah tu, tak tahu nak cakap lah. Pada surah awal Al-Mulk Allah gunakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nak buat apa? Potong. Ada lagi boleh potong? Li. Siapa yang tinggal? Ya berluar. Ya berluar. Ya di awal perkataan huruf akhir baris atas. Berubah baris kerana lam yang berada di depan. So, ya berluar dia adalah fi'il mudhari'. Lam ini adalah lam apa? Tujuan. Dia bukan lam jar. So, bagi makna tak bila kita tahu itu adalah lam tujuan? Ya. Untuk. Maka kita tahu allazi yang khalaqa, dia menghidupkan, dia menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya untuk mengetes adalah untuk. Kalau dalam terjemahan dia letakkan apa? Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji. Letakkan untuk. Tapi kalau kita letakkan dalam terjemahan tu, kalau kita terjemah literally, kita letakkan allazi, dia yang khalaqa, dia telah mencipta al-mauta wal hayata, kematian dan kehidupan, li, dengan tujuan, ya berluar, untuk menguji. Dia menguji kamu. Dia akan buat gitu lebih jelas. Dengan kita letak dengan tujuan terus Ustaz Kita letak dengan tujuan, tak payah letak untuk letak untuk boleh, tapi nak lebih jelas boleh letak tujuan. Okey. Dia buatkan kita lebih jelas. Oh, baru nampak. Oh, tujuan bila disebut untuk, mungkin ada juga untuk ni, untuk A, untuk B, untuk C. Kan? Tapi bila disebut tujuan, saya datang ni tujuan je nak belajar.
So Dengan kita tahu tujuan memang itu je. Tapi kalau saya datang ni untuk belajar. So mungkin juga ada untuk lain, untuk jumpa kawan, untuk isi masa lapang, dan salah satunya adalah untuk belajar. Tapi kalau kata tujuan saya datang untuk belajar, kita sebut tujuan untuk belajar. So dia lebih jelas dan lebih spesifik. So kehidupan ni bila kita tahu li itu, kita akan nampak oh tujuan hidup ni satu je, untuk Allah uji. So kita selepas itu tak adalah akan komplain kan. Bila diuji itu tak adalah kita komen kan. Macam pergi sekolah. Sekolah tujuannya adalah untuk belajar. Tiba-tiba kita komplain. Sekolah ni asyik, cikgu ni asyik ajar. Tak ada buat benda lain ke? Patut tak komplain? Tak patut. Tapi memang tujuan sekolah untuk belajar. Dah sebut dah, tujuan belajar. Memang kena belajar lah. Tujuan hidup diuji. Patut tak kalau orang komplain, saya ni asyik kena uji je? Tak patut lah. Dia patut komplain kalau saya ni tak pernah pun diuji. Saya ni dah lama tak dapat ujian. Tak dapat musibah. Itu dia kena pelik lah. Sebab tujuan hidup adalah untuk diuji. Ustaz, tujuan dengan sebab tu lain ke Ustaz? Macam ada tak dengan sababil tu? Sababil apa? Sebab. Sebab sama dia macam ke? dekat, Beza sikit. tetapi untuk sebab selalunya digunakan dengan huruf fa. Sebab itu adalah bila buat sesuatu, sebab dia ini. Tapi tujuan adalah sebelum kita buat, kita dah aim dah tahu dah tujuan dia apa. So kita dah ada tujuan, baru kita start buat. Jadi lam tu untuk tujuan saja, bukan untuk sebab. Sebab fa je untuk sebab. Adakah boleh faham macam tu? Untuk nahunya, ya. Tapi untuk terjemahan kita bahasa Melayu, kadang diterjemahkan dengan sebab menguji. Boleh juga, ada terjemahan begitu. Tapi untuk nahunya, diterjemahkan dengan tujuan. Ghayah. Tujuan. Sesuatu itu. Ustaz nak tanya. Ya, saya. Ya, saya. Hilang dah. Ajayut tak dengar suara. Hilang, tak dengar suara Ajayut. Tak dengar. Kita tak dengar suara. Ini lagi. Okey, dengar balik. Circle tu, Ustaz tu. Ustaz, tak, tadi explanation. Dia lam ni kan. So when you wrote lam tu, dia lam lah. Tapi sebenarnya bila explanation ni semua li. Betul. Sikit. Lam tu li, Ustaz. Lam tadi tu ejaan dia je Kak. Ustaz ni eja dia lam. Tak pening Ustaz. Bila lam, then you can have lan, lu, li. So they don't specify for li. Okey, baik. So, saya nak tunggu mana lu belu nak datang ni. Ini kita punya monitor Januriah pun kena juga lah. Betul. Okay. Ustaz kena tukar, tak boleh Ustaz. Okey. Okey. Ya, saya buat terus. Okey, boleh? Okey. Okey, dah ada li. Okey, dah. Okay, li yang maksud tujuan. Okey. Tak boleh juga ni supaya agar pun boleh juga Ustaz Boleh, supaya agar terjemahkan untuk, boleh je, tak ada masalah. Apa-apa maksud yang lebih kurang. Tapi cuma yang saya nak tekankan, kita tahu makna asas dia. Itu perkataan itu menunjukkan kepada tujuan. Untuk terjemahan boleh je nak guna apa-apa, nak guna sebab dengan untuk, boleh. Tapi yang mesti kita tahu dia adalah menyatakan tentang tujuan. Itu yang bila kita lihat pada ayat yang biasa kita lihat, kan, pada surah 51 ayat 56 tu, Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So ada apa kat depan? Lam, baris bawah. Kan, kalau di huruf jar selepas itu kena isim, tapi tak, kat sini adalah fi'il mudhari' ya di awal perkataan. Kan, waw nun baris waw nun kat belakang, tapi dia buah baris sebab ada huruf yang dibuang. So kita tahu tujuan Allah cipta manusia dan jin, tujuannya apa?
Untuk So inilah tujuannya. So, Beribadah. nak tahu tujuan buat sesuatu tu penting tak? Penting lah. Supaya kita boleh capai apa yang disasarkan, target tu boleh achieve. Kalau tak tahu tujuan, nanti salah cara kerja. Sebab itu kena tahu apa target, lepas tu baru boleh buat perancangan nak capai target. Lepas tu mengetahui tujuan sesuatu sangat-sangat penting. Dan ia diketahui dengan melihat kepada huruf lam tadi. So kita tahu dia adalah tujuan. Yang kedua, macam tadi dalam surah Al-Mulk tadi, Allah kata kan, dia mencipta kehidupan dan juga kematian, tujuannya untuk menguji. So kita tahu lam itu tujuan, dan yang berluar tu dalam bentuk apa? Fi'il Mudhari' So fi'il mudhari' menunjukkan perbuatan yang sentiasa. berterusan. So tujuannya adalah untuk sentiasa ataupun berterusan menguji kamu. Sebab tu ujian datang selepas ujian, lepas satu, lepas satu. So digabungkan dengan fi'il mudhari'. So penting tak tahu fi'il mudhari' kat situ? Tahu. Kalau tak, penting. Kalau tak, kita miss lah point untuk fi'il mudhari' pula dekat situ. Dan di sini Allah beritahu tujuan menciptakan kita adalah, tujuannya adalah untuk menyembah ataupun beribadah. Dan ia perlu dilakukan sekali-sekala bila lapang ataupun bila sakit. Allah letakkan dalam bentuk fi'il mudhari'. So tujuannya adalah untuk berterusan melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, yang tadi surah Al-Mulk tadi Ustaz, yang ayat tadi tu, yang dia berluakum tadi tu. Okey. Ada, itulah saya tengok ada ana lillazina amanu fastu lisyayatin. Sekali tu baru nak tanya Ustaz. Lepas tu tadi saya perasan ini isim. Okey. Betul. Betul. So bila lepas ni isim, dia bukanlah buat maksud tujuan kan. Dan memang asas dia lillazina. Kan. Selepas dia memang asas dia adalah isim. Okey. Ya, lagi nak tanya. Yes. Kalau kita lihat yang terakhir, okey. Pada surah 38 ayat 29, ayat yang kita biasa dengar juga. Disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kemudian liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini Al-Quran. Kami turunkannya kepada Muhammad dan kepada umat Muhammad mubarakun, penuh keberkatan. Liyadabbaru, letakkan untuk mereka memahami. So ada apa kat depan ni? Lam. Lepas daripada itu ada apa? Ya, di awal perkataan. Waw, nun tak ada kat belakang. Kenapa? Kerana telah asalnya daripada huruf lam yang berada di depan. So dia ubah baris dan dia juga ubah huruf. Kita dah lalu sebelum ini. So dengan itu kita tahulah tujuan Allah turunkan Quran ni adalah untuk tadabbur. So kalau dengan Quran tak capai tadabbur, akan dapat markah tak nanti? Jawab diberi soalan tapi jawapan tak kena dengan soalan, dapat markah tak? Tak ada lah, tak dapat point. Tak ada point. So penting tak tahu tujuan? Ya. So Allah sebutkan Quran tujuannya untuk tadabbur, untuk faham, dan juga yatadzakkara, untuk ambil pelajaran, untuk tindakan. So kalau dengan Quran tak bawa kepada faham dan bertindak, tak capai tujuan Quran. Sebab itu ada para ulama yang dia menyebutkan, kan Nabi sebutkan siapa yang baca satu huruf dapat 10, kan? 10. Dan ada sebahagian ramai juga ulama yang berpendapat bahawa 10 itu didapati apabila dia ikut dah tujuan dia. Dia baca dengan faham dan juga tindakan, barulah dapat 10 tu. Kerana itu tujuan dia, tujuan Quran. Kalau tak capai tujuan, tak capai, orang kata tak capai objektif. Buat program, buat team building contohnya, nak capai objektif supaya pekerja semua boleh bersatu padu. Tiba-tiba masuk office balik minggu depan tu, duk bergaduh lagi. Dia bercuti je Ustaz.
So kita akan question tak pada team building tu? Kita akan question lah, kenapa macam ni balik? Kan dah pergi team building. So kenapa tak capai objektif? So objektif dalam Quran diletakkan huruf lam. So objektif Quran adalah untuk faham dan tindakan. So kalau bacaan Quran kita tak bawa kepada kefahaman dan tindakan, maka dia belum mencapai kepada objektif. Dan bila tak capai objektif ataupun tujuan, itulah kita bimbang nanti dia tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab objektifnya Allah dah letak. Kan Allah dah letak. Kan soalan dah beritahu dah suruh buat ini. Tiba-tiba kita buat lain. Lepas tu kita berkata, cikgu saya ingatkan kena buat macam ni. Cikgu akan cakap satu je. Awak tak baca ke soalan? Kan soalan dah beritahu nak buat apa. Betul tak? So kita nak cakap apa? Kalau cakap apa dah lah. So objektif Allah dah beritahu. Tiba-tiba kita kata, ya Allah, saya ingatkan Quran ni untuk baca je. So saya khatam banyak kali dah ni. Dah 1000, 2000 kali dah saya khatam. Boleh Allah kata, kan aku dah letak objektif dalam tu. Quran ni kena buat apa? Tak baca ke? So kita nak jawab apa lagi waktu tu? Tak ada dah jawapan. So dia, lam tujuan ini besar maknanya dalam Quran kerana dia bagi tahu pada kita objektif sesuatu itu. Dan bila nak buat sesuatu, kita dah rancang apa yang nak dicapai dan kita nakkan objektif itu dicapai. Kalau objektif tu tak dicapai, kan kalau kata kita bekerja, nanti dia akan ada postmortem selepas tu kan, tak capai. Kenapa tak capai? Ni. Dia akan dipersoal nanti. Kan kenapa tak capai kepada objektif tersebut. So ini lam yang bermaksud kepada tujuan. Dia akan merubah baris dan juga merubah huruf. Dia simple tetapi dia memberi, inilah, dia beritahu huruf ni, kita akan dapat buat sesuatu dengan tepat dan dapat markah dengan soalan ataupun apa yang kita lakukan itu. Wallahu ta'ala alam. Kita besarkan itu, insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Dan saya kira nanti pada minggu hadapan dia adalah minggu yang, saya kira minggu yang terakhir kot untuk kita. Minggu yang terakhir, dia satu lagi Al-Jazam. Tak start cuti bila? Start cuti dulu, lepas tu sambung lah. Bos belum approve Ustaz. Ya. Bos belum approve cuti. Bukan saya nak bercuti. Saya bercuti pun memang kelas jalan je. Kelas kita memang beberapa kali pun. Kalau saya bukan saya bercuti, kalau saya kat luar pun kelas kita memang jalan je kan. Cuma apa yang kita nak pelajari untuk bahagian awal ini. Okey, ada boleh. Kita akan ada mungkin lagi beberapa pertemuan sahaja lagi. Mungkin saya kira dalam 2 ataupun 3 lagi, mungkin Januari ni lah. Januari ataupun sekali lagi awal Februari. Lepas tu kemudian kita akan berakhirlah kelas dengan saya nanti, insya-Allah. Ustaz, next level Ustaz. Level 3 tak ada Ustaz. Level 3. Next level lah. Level 3 Ustaz. Dia naik level untuk naik level itu, personally untuk saya, kerangkanya saya belum habis siapkan lagi. Untuk saya nak ajar, topik tu ada. Cuma kita dalam kelas kita kan, kita nak masukkan dengan Quran. So kita nak ambil mana yang Quran paling kerap guna dan apa kesan dia pada Quran kan. So bahagian itu yang perlu kepada persediaan dan juga kajian. Kerana kalau kata nak ajar topik, boleh je kan. Dalam buku, kita punya buku bahasa Arab, banyak je lah topik boleh diajar. Cuma bila nak masukkan dalam tadabbur tu, dalam Quran tu, so saya perlu buat sikit bacaan dan juga kajian untuk saya nak ringkaskan, nak ambil dulu mana yang kerap berulang dan mudah di awal ini untuk kita nak pelajari. Dan itu dalam perancangan lah, cuma dia belum lagi siap. Itu yang mungkin tahun ini, itu antara perancangan saya nak buat lah. Itu saya ada sebut. Mungkin tahun ni saya akan kurang sikit kelas-kelas yang luar ataupun kelas-kelas malam ni. Kerana saya nak kena konsentrate untuk nak buat kajian. Dia makan masa yang
yang banyak untuk bahagian tu. Bahagian tu. Kita Mungkin ke belajar depan, topik Ustaz. ya saya Belajar topik dulu. belajar apa? Topik asas. Belajar topik dulu. Nanti penggunaan dia kemudian bila Ustaz dah dapat tu, bila Ustaz dah buat kajian tu, buatlah. Okey. Saya akan pertimbangkan. Sebab kita nak kalau saya punya yang modul yang saya nak bawakan ialah apa yang Quran paling kerap guna kan. So nak kena tengok dulu apa yang Quran paling kerap guna, then kita boleh pergi dan kemudian kita akan lihat pada sudut tadabbur. Dan ke depan ni saya lihat sekarang ini sedang mengkaji sikit tentang huruf-huruf. Tentang huruf-huruf dalam Quran, huruf jar. Tentang huruf jar dalam Quran. Macam tadi kan kita ada li yang membawa maksud tujuan kan. So kita nak belajar lagi li itu apa yang ada. Bi makna apa yang ada dalam Quran. Dan huruf-huruf yang lain. Kita ada min, ila, ain, ala, fi, bi, ka, la, li itu. Kita nak belajar apa penggunaannya dalam Al-Quran. Tujuan-tujuan di dalam Al-Quran. Mungkin itu yang akan kita pergi lebih sikit sebab kita dah pergi isim detail. Sebelum itu kita dah pergi fi'il detail sikit. Bahagian harf yang kita tak pergi lagi detail. Setakat ni harf yang kita dah ambil adalah harf huruf jar saja kan? Kan? Huruf jar yang kita dah ambil. Yang lain tak ada lagi. So mungkin kita akan pergi detail sikit pada bahagian huruf ini nanti. InsyaAllah saya mohon doa daripada semua agar Allah bantu, mudahkan untuk membaca, mengkaji dan menyediakan pelajaran yang seterusnya nanti insya-Allah. Baik, kita itu insya-Allah kita akan sampai pada minggu hadapan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jazakumullahu khairan bersama meluangkan masa pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang soleh insya-Allah. Juga jutaan terima kasih jazakumullahu khairan kepada semua yang terus bersama-sama. Kita dah cuti, lepas tu terus juga datang lagi masuk kelas, sambung juga belajar walaupun dia makin susah, makin mengelirukan, makin pening, tapi semua tetap juga ada bersama-sama nak juga menyusahkan diri kan, nak belajar juga. Mudah-mudahan Allah sebagai amal yang soleh dan saya sangat-sangat hargai kehadiran semua pada setiap minggu. Kita jumpa pada minggu depan insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Malam ni ada kelab Ustaz. Malam ni tak ada. Okey. Malam ni tak ada sebab saya kena ada live di Akademi Seniji. Okey. Mungkin kita tukar di Sabtu malam atau Ahad malam nanti insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.